kita akan mula record. Baik. So, kalau kita lihat di sini, keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Unik ya. Kerana, baik, kalau kita lihat keserumpunan alam Melayu. Maknanya persamaan alam Melayu ni di seluruh Asia Tenggara ni telah membawa perantau daripada Minangkabau. Orang-orang Minangkabau telah datang dan menetap di kawasan Negeri Sembilan, iaitu di Rembau, Sungai Ujong, Johor, di Negeri Sembilan serta Naning. Jadi masyarakat inilah yang membawa bersama-sama amalan tradisi dan adat resam asal. Dia orang datang ni, dia orang bawa sekali. Orang Minangkabau datang ke sini membawa adat resam mereka, iaitu adat pepatih. Okey, dikenali sebagai adat perpatih. Walaupun pada hari ini adat pepatih ni menerima perubahan semasa, namun masih tetap mengekalkan warisan keunikannya. Jadi kita tengok apakah aspek keunikan adat perpatih. Dia ada lebih kurang apa? Ada berapa cikgu? Okey, kita tengok ada jurai keturunan sebelah ibu, pelaksanaan hukuman, perkahwinan, upacara kedim, dan wanita mewarisi harta pusaka. So, keunikan adat pepatih ada 5. Jom kita tengok apakah keunikan adat perpatih ini. Yang pertama, jurai keturunan sebelah ibu. Baik, apa itu jurai keturunan sebelah ibu ni cikgu? Iaitu kalau nak ikut keturunan, keturunan mestilah diikut pada sebelah ibu. Kamu pun macam klik-klik. Macam mana cikgu? Macam ni. Kalau kamu tengok, nama kamu semuanya adalah binkan bapa kamu. Betul tak? Contohnya, Pravin, anak lelaki, bapa kamu. Damia, Aina Damia binti bapa kamu. Betul tak? Semuanya berasaskan nama bapa, betul? Jadi, keturunan itu berasaskan nama bapa. Tetapi, kalau dalam adat pepatih, dia tidak mengutamakan bapa. Tapi dia akan mengutamakan nama ibu. Maknanya dia mengutamakan ibu. Dalam adat perpatih. So, orang Negeri Sembilan, sebenarnya orang Negeri Sembilan, dia masih lagi guna nama bin ataupun binti bapa. Ya, bin atau binti bapa juga. Tetapi kalau dalam adat, dia akan tanya, ibu kau siapa? Oh, ibu aku yang ini. Oh, ibu kau ni sebelah nenek kau yang ini kan? Dia utamakan ibu. Siapa nenek kau? Oh, nenek kau yang ini. Okey. Oh, nenek kau keturunan yang ini. So, dia utamakan sebelah ibu. Jadi asas keturunan sebelah ibu. Jadi, kerana apa Kerana bagi adat pepatih, kaum perempuan dianggap sebagai ibu sokong. Ni perempuan ibu sokong. Apa itu ibu sokong? Ibu sokong ialah ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Memanglah kan, ibu yang melahirkan anak-anak kan. Jadi ibulah yang melahirkan anggota masyarakat. Dan setiap anak merupakan anggota suku ibunya. Anggota suku dianggap sedarah kerana berasal daripada moyang perempuan yang sama sebelah ibu. Pelik dah tu. Mesti korang dah tak faham tadi. Apa benda dia cakap ni cikgu? Okey. Mesti korang cakap, apa benda dia cakap ni cikgu? Dia macam ni. Dia macam ni. Katakanlah katakanlah dia macam ni cikgu kena lukis ni. Kena lukis. Katakanlah dia sebelah ibu Katakanlah seorang perempuan nama Salmah. Dia kahwin dengan suami dia bernama Ramli. Salmah kahwin dengan Ramli. So dapat anak. Dapat anak iaitu katakanlah anak dia Siti. Kemudian anak dia seterusnya iaitu katakan Rahman.
Kemudian seterusnya iaitu katakan siapa lagi iaitu Damia katakan. Contoh. Kemudian katakan anak dia seorang lagi iaitu Pravin. Contoh. Jangan kau pelik-pelik pula. Okey, so dapat anak okey 4 orang ini. Baik, anak 4 orang. Jadi kalau kita lihat anak 4 orang ni Siti. Okey, kalau kita lihat Siti, kemudian Rahman, kemudian Damia dan juga seterusnya Pravin. Baik. Kemudian Siti pula, katakanlah Siti berkahwin pula. Berkahwin pula dengan Haziq. Okey, katakan Haziq, kahwin dengan Haziq. Dapat pula anak seterusnya iaitu siapa? Okey, dikatakan nama anak dia tu iaitu Zahra. Kemudian dapat juga anak nama Alif. Dan juga katakan nama seterusnya iaitu katakanlah nama anak dia iaitu Mohsin. Contoh. Okey. So dapat anak 3 orang. Okey. So Zahra, Alif dan juga Mohsin. Katakanlah kemudian Zahra pun kahwin. Okey, Zahra pun kahwin dengan Mansur. Okey, kahwin dengan Mansur, dapat lagi okey anak dia. Okey, katakanlah anak dia iaitu kita kata anak dia yang seterusnya okey iaitu Qawi. Okey, Qawi, kemudian nama anak dia seterusnya ialah Idrus. Okey, Idrus. Okey, baik. So, okey. Baik, bila sampai sini kalau ditanya okey. Okey, bila ditanyakan, katakan ini semua orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan tanya apa tahu? Kau ni keturunan apa? Kau ni keturunan anak siapa? Anak cucu siapa kau ni? Dalam Negeri Sembilan, biasanya kita kata apa tahu? Oh, saya ni keturunan bapa saya. Contoh Kawi. Kawi kata, oh, bapa saya Mansur, atuk saya Haziq. Kan? Moyang saya Ramli. Itu kalau ikut adat yang biasa dipanggil adat Temenggung. Dia ikut bapa. Kalau ikut bapa, okey Mansur, Haziq dan juga Ramli. Tapi kalau ikut adat adat pepatih, dia ikut mak. Okey, dia tanya Qawi. Okey, Qawi, kau pun punya kamu ni keturunan mana? Oh, saya ni anak Zahra. Okey, cucunya Siti. Dan moyang saya Salmah. Maknanya saya ni keturunan Salmah. Jadi dalam adat perpatih ini yang dikatakan okey digani. Ini dipanggil sebagai apa? Sebagai adat perpatih. Maknanya dia ikut sebelah ibu. So dia kata apa? Oh, kamu ni Qawi, kamu ni adalah kita kata sebagai apa? Suku Salmah contohnya. Ini dipanggil suku Salmah. Sampai moyang cikgu-cikgu, sebenarnya lagi tinggi. Sebenarnya. Tapi cikgu buat contoh yang ringkas lah. Contoh yang ringkas. Ini dipanggil suku Salmah. Kerana bermula daripada Salmah. Ini dia panggil suku Salmah. So, dia akan ikut, nampak tak? Jurai, kalau tak ingat moyang macam mana? Okey, dia orang akan ingat. Sebab memang dia orang tuliskan dia okey dalam kadang-kadang dalam silsilah keturunan, kadang-kadang dia bagi tahu. So dia bagi tahu bahawa macam Hafiz saya ingat ya betul. So ini dipanggil adat perpatih. Ini yang dikatakan sebagai okey jurai keturunan sebelah ibu. Nampak tak? Sebab dia ambil ibu-ibu. Kalau orang tanya, Qawi, oh, kamu ni anak siapa? Anak Zahra. Cucunya Siti. Dan moyang saya Salmah. Begitu. Itu dimaksudkan jurai keturunan sebelah ibu dalam adat perpatih. Sarkam bin Haji Abdul Ghani. Itulah. Baik. So, sangat berbeza nama moyang. Itu contoh. So, sangat berbeza dengan adat yang biasa kita buat. Kalau dalam kalau katakan orang Cina biasanya dia akan gunakan nama family. Contohnya kalau katakan nama bapa dia Lin.
Okey, kemudian nama anak dia pun akan bermula dengan Lim. Nama cucunya pun Lim, betul tak? Jadi dia guna nama keluarga, iaitu keluarga Lim. Betul? Itu dalam keturunan. Ini sebelah mana ni? Ini sebelah bapa. Ini sebelah bapa. So, ini sangat berbeza. Okey, begitu juga kalau dalam adat Temenggung, dia akan guna nama bapa. Tapi adat pepatih memang akan ikut keturunan ibu, sebelah ibu. Ini dipanggil keturunan ini bukan ini sahaja yang dikatakan keturunan tu kan, iaitu kalau katakan anak-anak tu daripada sini. Sini pun ada anak. Okey, kalau kita kata sini pun ada anak, sini pun Damia pun ada anak, okey, dan Pravin pun ada anak. Kemudian ada cucu, kemudian ada lagi cucu, kemudian ada lagi cucu ke bawah dan sebagainya. Ada lagi. So, semua ini, semua ini, semua cucu-cucu dan anak-anak semua ini dipanggil apa? Ini semua dipanggil suku Salmah. Suku Salmah. Dia ikut nama sebelah ibu. Itulah dia. Boleh faham Boleh faham ya? Itu nama, boleh itulah dia. Keturunan sebelah ibu. Itu keunikan adat Perpatih. Okey, kalau ada soalan tak faham, boleh tulis dalam Zoom chat nanti cikgu jawab. Okey. Baik, so itu yang pertama berkaitan dengan jurai keturunan sebelah ibu. Okey. Dan ibu yang di atas sekali, ibu itu dianggap sebagai ibu soko, iaitu ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Okey, baik. Kemudian, okey, kita lihat okey, yang kedua, pelaksanaan hukuman. Okey, baik. Kalau dalam adat Perpatih, dia ada undang-undang dan dia ada hukuman. Dan hukuman itu, kalau kita lihat pelaksanaan hukuman ni bersifat, ini yang baiknya, bersifat pemulihan. Dengan memberikan pertimbangan terhadap pesalah ke arah kebaikan. Mengutamakan perasaan dan kepentingan pesalah. Sekiranya berlaku kesalahan kecil, maka boleh diselesaikan dengan saling bermaafan ataupun denda yang ringan. Nampak tak? Okey. Kamu tahu tak, di Malaysia dia ada dua adat. Adat Temenggung dan adat Perpatih. Adat Temenggung, okey, yang kita belajar dalam sejarah tingkatan 2 bab yang kelima, Kesultanan Melayu Melaka. Ingat tak? Okey, undang-undang dia Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak dua ni? Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Ingat kan? Okey. Kedua-dua undang-undang ini dia ikut adat Temenggung. Dia sangat tegas. Kalau salah hukuman bunuh. Salah hukuman bunuh kalau salah, okey, terbukti kesalahan itu, maka hukuman bunuh. Dia tak ada orang kata apa, simpati-simpati, tak ada. Hukuman bunuh. Dan bunuh tu bukan pancung. Bunuh tu adalah dengan menikam, dengan mengambil pedang atau keris dan menikam di antara tulang ni dengan leher dan dimasukkan ke dalam jantung supaya jantung berhenti mati. Itu hukuman bunuh dalam zaman Kesultanan Melaka dan adat Temenggung. Tetapi dalam adat Perpatih, dia kurang hukuman. Dia lebih kepada apa tahu? Lebih kepada pemulihan. Macam mana tu cikgu? Contohnya, kalau katakanlah Santosh Das atau Pravin, kita ambil Pravin. Katakanlah Pravin bersalah. Kemudian dia jumpa, Tok Ketua. Tok, cikgu Tok Ketua lah Pravin jumpa, kata apa? Tok, saya mengaku saya bersalah Tok. Jadi saya mengaku saya bersalah, hukumlah saya Tok.
Tapi sebagai adat pepatih kata apa? Cikgu akan kata apa tau? Kamu betul-betul bersalah. Ya Tok, saya bersalah. Kamu mengaku bersalah. Saya mengaku Tok, saya bersalah. Okey. Jadi apa yang kamu nak buat sekarang ni? Saya berjanji Tok, saya tak buat lagi Tok. Okey. Dan saya sebenarnya telah melakukan kesalahan terhadap Lily. Jadi sekarang ni saya nak minta maaf pada Lily lah. So Pravin cakap macam tu. So Pravin cakap, okey Lily, saya minta maaf, saya tak buat lagi apa semua. Jadi sebagai Tok Ketua akan kata apa? Pravin, awak bagus. So sekarang ini, okey, tak apalah. Dah saling bermaafan. Lily maafkan Pravin ya. Lily pun kata, ya, saya maafkan. Cik. Tiba-tiba saya tak maafkan Pancung. Lily. Okey. So kemudian, so Pravin dilepaskan. Kerana apa? Kerana dia telah mengaku bersalah dan dia akan berjanji tidak buat lagi. So, itulah dia hukuman yang bersifat pemulihan. Hukuman bersifat pemulihan. Ataupun mungkin cikgu kata apa? Okey Pravin, walau macam mana pun awak tetap bersalah. Jadi awak kena denda. Bayar kepada Lily sebanyak RM300 sebagai ganti rugi. Okay, patutnya 3,000. Patutnya 3,000. Tapi sekarang ni bayar RM300. Okey. Ya. Sepatutnya 3,000, sekarang dah RM300 sebagai denda. Jadi inilah dia, tambah lagi 3 digit. Okey. Jadi inilah dia kita kata sebagai hukuman dalam adat perpatih, iaitu dia bersifat pemulihan. Bersifat pemulihan, memberikan pertimbangan kepada pesalah, mengutamakan perasaan dan kepentingan pesalah. Sekiranya berlaku kesalahan kecil, maka boleh diselesaikan dengan saling bermaafan ataupun denda yang ringan. Nampak tak? Kalau ada Temenggung, Pravin ni dah kena hukum bunuh dah. Kalau kesalahan besar sekalipun, barulah diberi hukuman yang berat. Kalau kesalahan besar lah. So kalau kesalahan besar dan yang buat kesalahan tu pun tak mengaku. Tak nak mengaku dan tak sedar dan tak nak bermaafan dan tak nak taubat. Itu memang kena lah. Jadi so kalau kita lihat pelaksanaan hukuman ni lebih bersifat pertimbangan. Itu keunikan adat pepatih. Ya. Baik. So jurai keturunan sebelah ibu dan juga yang kedua keunikan adat pepatih iaitu apa? Pelaksanaan hukuman. Daripada dua ni pun sampai sekarang masih ada lagi. Sampai sekarang masih ada lagi adat pepatih ini. Masih ada lagi. Dan kalau kamu tertanya-tanya, siapa yang amalkan adat pepatih ni cikgu? Ini dia. Adat pepatih yang diamalkan oleh kebanyakan orang Melayu di mana ya? Di Negeri Sembilan dan juga di Nanning. Nanning Melaka. So ini adalah berdasarkan adat Minangkabau yang dibawa oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Dia ada seorang datuk tu ada seorang tokoh daripada Minangkabau dipanggil Datuk Perpatih Nan Sebatang. Sebenarnya adat ini, ada yang tanya, bukankah adat ini tidak dibenarkan dalam Islam? Sebenarnya adat ini dibenarkan dengan penyesuaian dalam Islam. Penyesuaian maknanya mana-mana yang boleh digunakan dalam Islam, so boleh digunakan. Mana-mana yang tak boleh, so dia tak boleh diamalkan. Jadi ada yang boleh, ada yang tak boleh. Bukan semua ya. Bukan semua. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Cikgu, Nanning kat mana? Nanning kat Melaka. Nanning sebahagian daripada Melaka. Jadi kalau untuk pengetahuan kamu, inilah dia amalan ataupun adat yang dibawa oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Okey, sedikit. Nama keturunan boleh tukar ke dalam Islam. Nama keturunan tak boleh, mesti nama bapa. Nama keturunan mesti nama bapa. Mesti nama bapa. Dalam Islam nama bapa. Baik.
So kalau kita lihat, okey, dalam adat pepatih, kalau pengagihan harta adat pun boleh, dan juga kalau katakan dalam dari sudut wasiat mengikut agama Islam pun boleh. Tapi kalau katakan pengagihan harta boleh jika harta yang diberikan itu adalah harta disebut sebagai hibah. Tapi itu nantilah. Tu banyaklah banyak sebenarnya. Baik, adat perpatih. Okey, ingat dalam Malaysia ada dua jenis adat tidak bertulis, iaitu adat perpatih dan adat temenggung. Baik, adat perpatih diamalkan di mana? Iaitu adat perpatih diamalkan di Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan dan juga di Nanning tadi. Dan dia diasaskan oleh siapa? Diasaskan oleh Datuk Perpatih. Kita kata Datuk Datuk Perpatih Nan Sebatang. Manakala, okey, ini sekadar info. Kalau kamu nak ambil boleh supaya kamu lebih faham. Baik, untuk adat Temenggung diamalkan di seluruh negeri. Okey, negeri Melayu. Di Semenanjung ni lah. Seluruh negeri Melayu amalkannya. Dan juga kalau kita lihat, dia siapa yang asaskan? Okey, diasaskan oleh seorang lagi datuk, oleh Datuk Ketemenggungan. Jadi jadi itulah dia. Kalau kita lihat, inilah dia, kita kata sebagai ada dua adat. Okey, adat pepatih dan juga adat temenggung. So kamu kena jelas perbezaan ini ya. Okey, iaitu sampai sekarang kedua-dua adat ini masih diamalkan. Okey, paling penting kamu kena tahu tentang nama tokoh yang telah memulakan adat ini. Adat pepatih, Datuk Pepatih Nan Sebatang. Kalau adat Temenggung, Datuk Ketemenggungan. Jadi sekarang ni kita tengah belajar apa? Kita tengah belajar tentang adat perpatih. Adat perpatih. Dan keunikan adat perpatih, kita dah belajar dua, iaitu jurai keturunan sebelah ibu, dan yang kedua, pelaksanaan hukuman. Baik. Sudah ambil adat Temenggung dengan adat perpatih ni, dah ambil belum? Sebab cikgu nak teruskan. Cikgu nak teruskan lagi. Ke korang dah faham dah? Ke dah faham semua? Okey, boleh okey. Kalau boleh, kalau dah boleh, kita akan teruskan. Boleh lagi? Alright, boleh lagi Bagus, bagus. Okey, kita teruskan. Okey. Baik, so kita teruskan. Okey, iaitu, okey. Kata-kata adat berbentuk. Okey, apa itu terombah? Kata-kata adat berbentuk prosa dan puisi. Okey, tak apa. Ini tak apa. Baik, bagaimana dengan perkahwinan? Okey. Ya, betul. Betul, Razan. Nama adat selalu diambil daripada nama orang. Ya, betul. Adat Ketemenggungan, adat Temenggung daripada nama Datuk Ketemenggungan. Dan kalau adat Perpatih diambil daripada nama Datuk Perpatih Nan Sebatang. Ya. Okey. Baik. Kemudian, keunikan yang ketiga daripada Negeri Sembilan, iaitu perkahwinan. Baik. Perkahwinan sesama suku tidak digalakkan kerana dianggap sebagai sebuah keluarga yang besar dan bersaudara. Macam mana tu cikgu? Okey, macam ni. Kan cikgu tunjukkan tadi gambar yang ni kan? Yang ini yang cikgu lukis tadi kan? Okey. Ini semua suku apa? Ini suku Salmah. Betul? Baik. Katakanlah dekat sini tiba-tiba ada seorang kat sini nama dia Rosmah. Contoh. Katakan nama dia Rosmah. Okey, tiba-tiba Kowi ni dah suka pula dengan Rosmah. Suka dengan Rosmah.
Padahal dia ni anak cucu kepada Pravin. Anak cucu kepada Pravin. Jadi, jadi, so Kawi ni nak kahwin dengan Rosmah. Tapi bila cek-cek kan, awkward. Tapi bila cek-cek kan, Kawi ni kata, oh saya ni nenek saya Siti. Yang Rosmah kata, oh datuk saya Pravin. Siapa moyang kamu? Oh dia ni kata, oh moyang saya keturunan Salma. Yang Rosmah ni pun kata apa? Oh iyalah, saya punya keturunan pun Salma. Alamak. So Kawi dengan Rosmah ni boleh kahwin tak? Tidak boleh. Bukan tak boleh, tapi tidak digalakkan. Sebab dia kata apa? Bahawa ini semua adalah satu suku, iaitu suku Salma. Jadi tidak digalakkan untuk kahwin dengan ahli keluarga yang sama suku, sama keturunan. Sama keturunan, iaitu suku apa? Suku Salma. Contoh. Jadi itu maksudnya. Boleh faham? Kan? Boleh So itu contoh dia lah. Tak pasal-pasal Pravin ada cucu. Tak pasal-pasal Pravin ada cucu. Tak pasal-pasal Kawi nak kahwin dengan Rosmah. Okey, baik. Contoh. Okey. Contoh. Saya muda lagi. Dia faham korang muda lagi. Contoh. Okey. Okey. Baik. Jadi, kenapa tidak digalakkan berkahwin, cikgu? Kerana dianggap bersaudara. Maka kalau nak berkahwin, menggalakkan perkahwinan di luar suku. Di luar keluarga tu. Maknanya di luar daripada suku Salma. Bagi mewujudkan hubungan persaudaraan antara suku. So seseorang lelaki yang berkahwin akan menjadi anggota keluarga sukunya, suku isterinya, dan digelar orang semenda, iaitu orang mendatang. Manakala itu maksudnya orang mendatang, orang semenda. Macam mana tu cikgu? Dia macam ni. Detail cikgu bagi explanation lagi ni. Baik. Yang ini katakan suku Salma. Katakan di sebelah sini pula ada yang satu lagi, iaitu kita nak tulis kat sini, iaitu suku apa? Katakanlah kat sini kita ada suku kita ada suku lain iaitu suku katakanlah suku Damia. Suku Damia ke? Tak naklah. Kita ambil suku Lili. Suku Lili. Baik. Tu suku Lili. Suku Lili pun sama. Dia dah kahwin, kemudian dia ada anak cucu. Ada anak cucu kat sini. Kemudian ada lagi cucu-cucu dia. So banyaklah. Suku Lili. So banyak suku Lili ni. So perkahwinan, contohnya Pravin, salah seorang suku Lili ni katakanlah kat sini salah seorang dia adalah seperti sabar. Katakanlah katakan kat sini ada siapa? Ada Prisha. Ada Prisha. Jadi suku Lili. Lili ni pula, katakan Lili ni kahwinkan dengan siapa? Katakanlah Lili kahwin dengan Mahathir. Contoh Mahathir dapatlah anak. Dapatlah anak apa semua? Baik. Dapatlah anak Prisha kan. So boleh tak Pravin ni suddenly Pravin nak kahwin dengan Prisha? Boleh tak? Boleh. So Pravin boleh kahwin dengan Prisha. Kerana apa? Prisha ni suku Lili. Pravin ni suku Salma. So dia berbeza. Itu perkahwinan luar suku. Tetapi dia macam ni. Bila Pravin kahwin dengan Prisha. Bila Pravin ni kahwin dengan Prisha, so Pravin ini tidak lagi dipanggil suku Salma. Tak. Pravin ni dia akan keluar daripada suku Salma itu, maka dia akan jadi suku apa? Dia akan jadi kat sini. Dia jadi suku Lili. Maknanya dia kahwin kat sini. So Pravin kat sini kan. So Pravin campur dengan Prisha. So
Pravin akan jadi apa? Jadi suku. Jap. Okey, sorry. Ada benda terjatuh pula. Okey, baik. Sekejap cikgu explain lagi. Sekejap cikgu explain sekali lagi. Okey, baik. Okey, baik. Contoh, dia macam ni. Sekali lagi. Okey, sekali lagi Korang tak faham cikgu sekali lagi Okey, boleh ke ni? Cikgu sekali lagi. Nak explain tentang perkahwinan cikgu. Boleh. Okey, baik. Cikgu explain sekali lagi tentang perkahwinan. Okey, perkahwinan dalam adat perpatih. Baik. Dalam adat perpatih, okey. Baik, perkahwinan sesama suku. Maknanya sama-sama suku ni memang tidak dibenarkan. Contoh, kalau kahwin ni keturunan Salmah, okey, keturunan Salmah, begitu juga yang sini Rosmah ni pun keturunan Salmah. Jadi bukan tak boleh kahwin tidak digalakkan. Okey, tidak digalakkan untuk berkahwin. Okey, sebab sama-sama suku. Sebab sama okey, sama suku. Okey, so itu okey berkaitan dengan okey adat perpatih. Tetapi digalakkan kahwin dengan orang luar suku. Contohnya kalau kita lihat kat sini ada suku Lili. Ya, suku Lili ni dengan Mahathir dapat anak Prisha. Okey, dapat anak Prisha. So kat sini mula-mula okey Pravin tu kan. Pravin tu sebenarnya mula-mula kat sini. Sini ada Pravin. Okey, baik. Suddenly, okey, Pravin nak kahwin dengan Prisha. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ya. Pravin nak kahwin dengan Prisha. Boleh. Kerana apa? Okey, Prisha daripada suku Lili. Pravin daripada suku Salmah. So, dua suku yang berbeza boleh kahwin. Faham kat situ? Situ faham tak? Situ faham yang ini okey, maknanya sini digalakkan untuk berkahwin. Digalakkan berkahwin. Baik. So, okey, digalakkan berkahwin. Baik. Tetapi apabila berkahwin, okey, bila berkahwin, Pravin ini dia akan masuk dalam keluarga Lili. Ingat dalam adat perpatih, bila kahwin, dan macam biasalah kalau kita katakan kalau kahwin, biasanya perempuan akan ikut husband, betul tak? Perempuan akan ikut keluarga husband, betul? Perempuan macam Prisha akan ikut keluarga Pravin, betul? Tapi dalam adat perpatih tak. Adat perpatih tidak macam tu. Adat perpatih, bila Pravin kahwin dengan Prisha, maka Pravin kena keluar. Okey, maknanya Pravin akan masuk ke dalam keluarga Prisha. Dia dah tak jadi suku Salmah. Jadi Pravin akan jadi suku apa? Suku Lili. Okey, jadi okey, kalau kita lihat okey, Pravin ini akan jadi suku Lili. Bermakna kat sini okey, so kalau kita lihat kat sini okey, so sini Pravin okey, Pravin okey kahwin dengan Prisha, maka dia akan masuk menjadi keluarga Lili.
Maknanya apa? Dia jadi suku Lili. Dia dah tak jadi suku Salma dah. Dia jadi suku Lili sebab dia berkahwin dengan Prisha. Boleh faham? Situ boleh faham tak? Maknanya kalau kahwin dengan ya betul. Kena ada restu lah. Kena ada restu. Okey, situ faham okey. Ya, okey. Jadi bila Pravin dah kahwin dengan Prisha, Pravin dah tak jadi suku Salma, tapi Pravin jadi suku Lili. Baik. Dan Pravin ini pula oleh kerana dia masuk suku Lili, so dia sebenarnya orang luar kan. Tapi dia masuk ke dalam suku Lili sebab dia kahwin dengan Prisha. Maka Pravin ini dikenali sebagai orang semenda. Maknanya orang luar yang masuk ke dalam suku tersebut. Pravin itu dipanggil orang semenda. Okey, Pravin itu dipanggil orang semenda kerana orang yang masuk ke dalam suku yang lain. Itu maksud orang semenda. Kesian Salma, sebab itu orang dulu-dulu galakkan kahwin, lahirkan anak perempuan yang ramai. Kalau ramai perempuan, contohnya sini perempuan, sini perempuan, maka lebih ramailah yang akan masuk ke dalam suku. Betul tak? Kalau ramai anak lelaki akan keluar daripada suku. Kan? Itulah dia. Sebab tu digalakkan kahwin ataupun digalakkan ramai anak perempuan. Okey. Baik. So itulah dia dipanggil orang semenda. Ingat dalam buku teks ada ditulis tentang orang semenda ni tadi. Ya. Apa itu orang semenda? Orang yang keluar daripada suku dia dan masuk ke dalam suku lain kerana berkahwin. Itu dipanggil orang semenda. Okey. Baik. Okey, baik. Sesungguhnya korang beruntung tahu sebab cikgu explain detail. Cikgu rasa kan bukan semua sebab untuk menceritakan tentang suku Negeri Sembilan ini, dia kena betul-betul faham. Kalau tak faham susah nak explain. Okey. Jadi kalau betul. Okey, betul Jadi jadi itu sebenarnya. Okey, baik. So kita lihat seorang lelaki yang berkahwin akan menjadi anggota keluarga suku isterinya dan digelar orang semenda, iaitu orang mendatang. Okey, baik. Jika ada yang berkahwin juga, cikgu. Kalau wanita yang berkahwin sesama suku, kalau dia nak juga kahwin sesama suku, boleh. Tapi akan hilang hak mewarisi pusaka. Manakala lelaki pula akan hilang hak untuk menyandang jawatan dalam adat. Okey. Okey. Jadi hilang hak kalau kahwin juga, maka hilang hak mewarisi harta pusaka, manakala lelaki pula akan hilang hak untuk menyandang jawatan dalam adat. Macam mana tu cikgu? Macam ni sekali lagi. Kita gunakan yang sama. Okey. Contoh kita tengok katakan ni tadi, okey, Qawi dengan Rosmah. Qawi dengan Rosmah tidak digalakkan untuk berkahwin, betul? Qawi dengan Rosmah ini tidak digalakkan untuk berkahwin. Tapi katakanlah Qawi dengan Rosmah ni nak juga kahwin. Qawi dengan Rosmah ni nak juga kahwin. Jadi kalau Qawi dengan Rosmah ni nak juga kahwin, maka Rosmah ini boleh nak kahwin. Tapi dia akan dia tidak lagi boleh. Maknanya hilang hak untuk mewarisi harta. Harta pusaka, harta keturunan. Harta keturunan dia tak dapat. Sebab apa? Sebab dia telah berkahwin dengan sesama suku. Qawi pula, okey, oleh kerana dia berkahwin dengan Rosmah, sesama suku Salmah ni, maka Qawi pula harta pusaka tu apa? Harta keturunan. Contohnya, iaitu datuk dia bawa kepada bapa dia. Bapa dia pula bagi pada dia. Sepatutnya bagi pada dia. Tapi
Rosmah dah kahwin dengan Kowi, sama-sama suku. So Rosmah tak boleh lagi tuntut harta pusaka. Tak boleh. Kerana apa? Kerana telah berkahwin sesama suku. Ya. Kowi pula, yang lelaki oleh kerana dia kahwin sesama suku, maka Kowi pula iaitu hilang hak. Hilang hak untuk mendapat jawatan dalam suku, dalam adat dalam adat. Ya. Hilang hak mendapat jawatan dalam adat. Ya, dia tak boleh menuntut. Tak boleh menuntut dia punya jawatan dalam adat. Apa tu jawatan dalam adat, cikgu? Dalam adat dalam adat Negeri Sembilan adat Pepatih, dia ada jawatan tau. Seperti apa? Kalau ketua dipanggil ataupun ketua adat dipanggil buah. Ada juga iaitu undang. Kemudian juga ada jawatan seperti lembaga. Ada juga jawatan seperti yang tuan besar. Jadi kalau katakan Kowi ni, kalau Kowi ni nak jawatan-jawatan ini boleh. Tapi dia tak boleh kahwin dengan Rosmah. Kalau dia kahwin juga dengan Rosmah, maka dia tak bolehlah memegang jawatan buapak ke, undang ke, lembaga ke, atau yang tuan besar. Tak dapat. Dia jadi orang biasa je lah. Kowi jadi orang biasa. Kowi perempuan atau lelaki? Laki lah. Takkanlah Kowi tu perempuan. Kowi tu lelaki. Rosmah tu perempuan. Allah, ingat perempuan. Bukan. Kowi tu lelaki. Harta pusaka tu apa? Harta pusaka tu ialah harta keturunan. Contohnya datuk kamu. Datuk kamu bagi harta keturunan. Datuk kamu kata apa? Ini datuk kamu bagi pada ayah kamu. Nah, ambil harta pusaka ni. Ni harta pusaka, jaga baik-baik. Kemudian bapak kamu simpan. Kemudian bapak kamu pula bagi pada kamu. Zara, bagi pada kamu. Nah, Zara, abah bagi kat kau. Kau pegang ni. Ni harta pusaka daripada atuk kau ni. Apa benda ni? Ni kaset Metallica. Kaset Metallica ni. Ni ada lagu-lagu Metallica. Atuk kau ni turunkan pada kau harta pusaka. Contoh. Contoh. Tu harta pusaka. Zara pula kahwin. Dapat anak. Bagi kat anak. Ni kau dengar sini. Ni harta daripada moyang kau ni. Apa dia ni? Apa dia, Mak? Ni kaset Metallica. Lagu-lagu terbaik Metallica. Heavy metal. Serius tau. Serius. Ni harta pusaka. Simpan dia dulu. Lepas tu anak kamu pula bagi kepada cucu. Kau dengar sini. Moyang kau dulu. Dia. Aduh. Tak ada lah. Okey. Itu contoh kaset lah kan. Kalau ikutkan, ialah banyaklah harta pusaka seperti gelang, emas daripada datuk nenek. Biasanya gelang, emas, barang perhiasan ataupun tanah. Tanah pun harta pusaka. Gelang, emas, harta pun harta pusaka. Itu contoh tadi. Ya, betul. Betul, Pravin. Betul. So, itulah dia harta pusaka. So, kena faham. Kalau katakan Rosmah dengan Kowi, kalau perkahwinan sesama suku, maka yang perempuan akan hilang hak mewarisi harta, dan kalau yang lelaki pula hilang hak untuk mendapat jawatan dalam adat. Jawatan apa? Jawatan seperti buapak, undang, lembaga ataupun yang tuan besar Negeri Sembilan. So itulah dia. Cikgu nak gelapkan usaha apa? Tak pernah lagi orang apa? Orang buat kaset Metallica ni, lagu Metallica ni sebagai harta pusaka. Tak pernah dibuat oleh orang. Korang jangan buat pula. Baik. Aduh, ya. Seterusnya. Kita teruskan. So, kita teruskan. Namun begitu, jika hendak mengembalikan hak, perlu menjalankan
adat memulih pusaka. Ini adat memulih pusaka lah. Baik. So, itu perkahwinan. Yang ketiga. Yang keempat, keunikan adat perpati ini iaitu dia ada upacara kedim. Apa itu upacara kedim, cikgu? Baik. Upacara kedim ni iaitu satu upacara menerima orang dari suku lain atau orang luar, untuk menerima orang luar, orang suku lain untuk menjadi ahli suku itu. Jadi seseorang itu akan bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli suku yang akan disertai, serta dibuat penghebahan. Penghebahan tu bermaksud pengumuman. Okey. Pengumuman lah. Itu penghebahan Jangan korang tak tahu pula. Penghebahan tu pengumuman. Jadi so itu dipanggil adat kedim ataupun upacara kedim. Upacara kedim ialah upacara menerima orang dari suku lain atau orang luar menjadi ahli suku. Dia perlu bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli suku yang akan disertai. Serta dibuat pengumuman ataupun penghebahan. So ini ayat lah, darah dicincah, doa ditampung, sumpah dilabur, Quran dijunjung. Itu kira sebagai upacara kedim. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, kalau kita tengok yang tadi, yang ini, balik semula pada yang ini. Baik, kalau katakan Pravin tadi, perasan tak tadi Pravin? Pravin kan dia kahwin dengan Prisha. Okey, jadi dia dah masuk suku Lili, betul? Dia masuk suku Lili kan? Jadi Pravin ini, jadi suku Lili akan buat, akan buat upacara kedim. Di mana, Pravin kena buat kat sini iaitu upacara kedim. Upacara kedim. Di mana upacara ini bagi untuk apa? Untuk menerima Pravin sebagai orang ataupun suku Lili. Okey. Wow, Prisha. Mentang-mentang nama kau ada kat situ, interesting topik kau ya. Okey, baik. Ni contoh. Okey. So, bila Pravin, upacara kedim sebab dia masuk ke dalam suku Lili. Dia masuk dalam suku Lili sebab dia kahwin dengan Prisha. So, Pravin kena bertaat setia dan kena bersahabat baik dan berkawan dengan semua orang dalam suku Lili ni. Contoh dalam suku Lili ni ada siapa? Mungkin kat sini ada Sasi. Kemudian kat sini mungkin ada Santosh. Mungkin ada Santosh kan. Jadi kalau katakan dulu dia pernah bermusuh, contoh macam Pravin, dulu pernah bermusuh dengan Sasi ke kan? Dulu pernah bergaduh dengan Sasi, sekarang dia tak boleh bergaduh lah. Sebab dah sama-sama suku. So dia kena berbaik-baik dengan Sasi, berbaik-baik dengan Santosh. Kan? Ya betul. Kalau lelaki memang kena keluar daripada suku keluarga tu. Ya, kalau lelaki memang kena keluar. Yang perempuan je stay. Okay. Ya, yang perempuan yang kena stay. Itulah perbezaan adat pepatih. Adat pepatih ni memang berbeza. Kalau lelaki tu kahwin dengan perempuan tu, dia kena masuk dalam keluarga perempuan. Dalam keluarga perempuan. Tapi kenapa perempuan kena stay? Yalah. Kenapa tak keluar? Sebab kerana perempuan adalah ibu soko. Perempuan yang menjadi keutamaan dalam adat perpati. Sebab perempuan dia menjadi keutamaan dalam adat perpati. Kamu kena ingat tu je. Dalam adat perpati, perempuan diberi keutamaan. Nampak? Okey. Ya, sebab perempuan memang special. Okey. Sebab perempuan memang special. Setuju tak wahai lelaki-lelaki semua, perempuan memang special kan? Apa juga perempuan cakap, ya kan aja. Ya kan aja, memang betul. Kau jangan lawan, buang masa je. Betul. Okey. Jadi, okey. Okey. Ya. Okey, jadi perempuan memang special lah. Okay. Lain. Okey, baik.
Okey. Ya kan aja. Okey. Kalau lelaki dengan lelaki okey. Sebenarnya kalau lelaki dengan lelaki kalau bergaduh, memang fight, memang ngam punya kan. Tapi kalau lelaki dengan perempuan kalau bergaduh, baik tak payah gaduh lah. Kan. Ah, I will not accept this gender inequality. Well, Arif, kan? Okey. Tak apa accept je dia orang bangga. Okey, baik. Okey. Okey. Arif, kau terima je lah kan. Bukan apa, tak guna bergaduh. Tak guna bergaduh, accept je lah. Okey. Dan kalau nak kata inequality, kita tengok pun inequality. Inequality. Sebab apa? Okey, fizikal lelaki dengan fizikal perempuan dia takkan sama. Dia takkan sama. Kekuatan lelaki dengan kekuatan perempuan pun takkan sama. Jadi memang kita kena terima hakikat tu lah. Ya betul. Besar kepada Allah je lah Kisah kata. Okey. Baik. Perempuan panggil saya budak OKU. Memanglah lawan balik. Kan? Okey. Arif. Okey. Arif. Kamu kena belajar. Okey. Kita ada terima Okey, contoh macam Arif kan. Dia kata, perempuan kelas saya panggil saya budak OKU. So, bagaimana untuk kita respon? Ni, cikgu ajar. Arif, cikgu ajar Kalau dia kata, kau ni orang budak OKU lah. Okey, bukan. Jangan lawan. Tapi kamu provoke dia dengan cara apa tau? OKU. Memang aku OKU. Iaitu aku ialah orang kelebihan upaya. Orang kelebihan upaya. Yes. Cara tu. Kamu twist. Kamu twist. Jadi, kalau dia kata, kau ni OKU. Aku memang OKU apa? Aku orang kelebihan upaya. Bukan cakap, kau biasa. See? Minta BF dia ugut saya. Bila BF dia ugut dia kan. Okey, satu je. Kan cikgu cakap tadi. Tak payah gaduh. Kan? Biarkan dia dengan dunia dia, kamu pergi dengan dunia kamu. Jangan masuk campur. Biar dia dengan dunia dia. Dia nak kata apa, lantak dia. Kamu ada dunia kamu yang kamu perlu jaga. Itu je. Sometimes kan, kita ni terlalu ambil tahu tentang dunia orang luar, sampai orang luar ganggu kita pun kita rasa, aduh, susahlah, dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Tak perlu dah. Sekarang ni sebenarnya kamu kenapa tahu? Jaga dunia kamu. Dunia kamu pergi sekolah, kemudian dunia kamu balik sekolah, buat homework, main game, bersukan, and then jaga dunia tu je. So, apa juga yang dia nak ugut ke, BF dia apa semua, lantak. Lantak. Dia kata, kita okey. Kita orang kelebihan upaya lah. Kan? Kau nak kata apa, lantak kau lah. You see? That is how kita jaga diri kita. Kita jaga diri kita. Arif, itu tips kepada kamu dan juga kepada semua pelajar. Okay? Be strong. Be strong tu bukan lawan balik. Bukan. Bukan lawan balik. Tetapi, kalau orang kata apa pun, kamu akan stand. Kamu kata, well, okay you. Kan? Kalau dia kata, kau ni lemah. Aku mungkin lemah fizikal, tapi dalam pelajaran, aku tak lemah. You see? Ada point saja. Kamu sentiasa ada point. Itu caranya kamu stand. Berdiri dengan keteguhan. So, itu caranya. Jangan lawan fizikal, jangan lawan mulut. Buang masa. Jaga dunia kamu. Boleh Arif, Jaga dunia kamu. Okay. So, cikgu tahu. Ya. Tulis. Ya, betul. So, kepada semua pelajar, cikgu tahu kamu semua form 2. Form 2 memang dunia di mana ada competition, ada ada yang bermusuhan, ada yang dengki, ada yang cuba untuk cari attraction, betul tak? Ada yang cari attraction. This is the time where kamu tengok kawan-kawan kamu, nak cantik lah, suka pada lelaki tu, suka pada perempuan ini. Okay. Kemudian benci dengan dia lah. Masukkan dalam media sosial lah, masukkan dalam Insta lah. Tak betul lah. Sebenarnya, all these things sebenarnya totally waste. Buang masa. Buang masa. So, sekarang ni,
Kamu jangan terpengaruh dengan dunia luar. Jaga dunia kamu. Jaga dunia kamu. So, kamu akan lebih sihat. Lebih sihat. Saya santai sebab member selalu backup. Tak ada masalah. Ya. Kawanlah dengan kawan yang baik-baik. Okay. Contoh macam Madian ngadu. Budak form 1 suka cari gaduh cikgu. Saya buat tak layan dia. Tapi dah makin naik cikgu dia orang. Okay. Kalau katakan dia orang suka cari gaduh. Okay, kawan dah form 2. Korang bagi tahu je prefect. Prefect, ni budak-budak form 1 ni kau bagi ajar sikit. Kau bagi dia nama, kau tulis nama dia orang, bagi kat cikgu. Dia orang ni buat. Itu je. Jangan korang yang nak bergaduh. Tak payah. Suruh prefect. Pergi ambil nama. Okay. Okay. Jadi itu cara kamu behave, okay, dengan dunia kamu. Okay, kelas atas sakit. Asyik kena naik satu tingkat. Oh ya ke? I see. Okay, baik. Kita teruskan. 2 kali. Tak apa, sabar sabar. Okay. Baik, seterusnya. Okay, ini yang the best part. Ini ada yang the best part, iaitu wanita mewarisi pusaka. Wanita, perempuan akan mewarisi harta pusaka. Termasuklah tanah dan rumah. Bertujuan supaya apa? Wanita tidak terabai. Maknanya wanita tidak terabailah, tidak ditindas. Dan ini diwarisi secara turun-temurun daripada ibu kepada anak perempuan. Baik. Baik. Bukan ini ke yang haram dalam Islam. Okey, baik. Bagus soalan tu. Baik. Sebenarnya begini. Harta pusaka itu, okey, sebenarnya dalam Islam bukanlah totally harta pusaka. Tetapi ada sesetengah harta pusaka itu dalam Islam boleh ditukar menjadi hibah. Hibah tu apa? Hadiah. Jadi hadiah itu memang dalam Islam dibenarkan. Contoh. Baik. Contohnya Salmah tadi. Salmah tadi ada rumah, ada tanah, kemudian ada duit lagi, ada harta banyak-banyak kan. Baik. So dia dah bagi tahu, okey, harta ini, rumah dan juga harta seperti kereta ataupun tanah ini akan diberikan kepada anak ni. Okey, sebagai harta pusaka. Itu boleh. Kemudian apabila itu sebagai hibah atau hadiah. Baik, bagaimana dengan harta yang lain ni? Baik, yang harta yang lain ini apabila Salmah meninggal dunia, harta yang lain ini yang perlu dibahagi-bahagikan mengikut syariat Islam. Jadi harta pusaka itu telah ditukar menjadi hibah atau hadiah yang telah ditetapkan oleh ibu dia, iaitu ditetapkan oleh Salmah. So Salmah bagi kat siapa? Mungkin Salmah bagi pada Siti. Yang lain dapat apa? Dapat juga harta kan? Jadi inilah cara bagaimana adat ataupun bagaimana adat dimasukkan dalam Islam. Bukan totally semua harta jadi ini bukan totally semua harta menjadi itu, tapi dibagi-bagikan mengikut Islam. Ada juga ikut Islam dan ada juga ikut hibah. Boleh faham Aiman? Dia ada bahagian-bahagian dia, bukan total. Ada bahagian-bahagian dia. Ya. Baik. Jadi, kalau kita lihat di sini, bahawa untunglah menjadi orang perempuan Negeri Sembilan, sebab akan sentiasa ada harta. Di mana tanah dan rumah ini. Supaya apa? Supaya wanita tidak terabai. Kenapa? Baik. Dalam kehidupan kita sebenarnya sampai sekarang. Kalau kamu tengok kamu ada keluarga kan? Baik, atuk dan nenek. Baik, sekarang ni kalau kira ada atuk dan nenek, siapa yang dah tak ada? Atuk ke nenek? Biasanya sampai sekarang ni kalau yang orang tua-tua kan, datuk nenek kita kan, siapa yang masih ada? Datuk ke nenek? Nenek kan?
Maknanya apa? Maknanya orang-orang Melayu dulu, adat pepatih dah tahu bahawa sebenarnya yang akan hidup panjang perempuan, yang umur pendek ni lelaki. Jadi, yang mencari duit pergi kerja lelaki. Yang perempuan, orang duduk rumah, jaga rumah apa semua. Bayangkan kalau suaminya tu, okey, dah tak ada, meninggal dunia lebih awal. Tinggallah perempuan itu. Perempuan itu dia tak bekerja. Jadi macam mana nak menyara apa semua? Jadi sebab itu perlunya ada harta pusaka. Supaya harta pusaka itu boleh menampung kehidupan wanita yang telah kematian suami. Itu sebenarnya fungsi dia. Sebab itu wanita dapat harta. Kahwin dengan orang Islam, kita dapat ke harta macam Salma? Kita tak dapat. Okay, kita tak dapat. Orang dia dapat. Itu sebenarnya. Dan kalau katakan kematian suami, so isteri still ada harta, boleh hidup, boleh besarkan anak-anak dengan harta pusaka tu. Sebab itu wanita mewarisi harta pusaka ya dalam adat negeri sembilan. Itu sebenarnya. Dan ada pertanyaan yang the best is, kenapa lelaki umur pendek? Baik, lelaki umur pendek. Kerana apa? Kerana lelaki ni dia banyak masalah yang dia simpan. Baik. Banyak masalah